Kalau dia penulis, yang kita perlukan apa? Satu, akal dia mesti waras. Yang kedua, dia boleh pegang pen. Aksiden, kaki patah, kita tak boleh pecat dia sebab kaki patah. Sebab apa? Manfaat yang kita dapat daripada dia adalah tangan dia dan akal dia. Kaki tak ada kaitan. Contoh ya. Contoh. Tapi kalau kebanyakan kerja yang perlu bergerak dan sebagainya, kecacatan yang berlaku pada diri dia tu boleh mengganggu tugas dia. Jadi kan? Jadi bos boleh tamatkan kontrak dia. Ikut perjanjian, ikut peraturan lah. Ada orang tamat kontrak kena bagi pampasan. Betul tak? Ikut peraturan. Peraturan saya tak faham. Saya tak tahu. Tuan-tuan kena cek dengan pejabat buruh. Saya tak tahu ya. Yang kita tahu hukum dalam fiqah macam mana je. Baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abana lil ibad manhaj tarbiyati fil Qur'anil Majid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ba'athahu Allah li islahi wa ta'dib wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam yang mulia ini untuk menyempurnakan perbincangan kita dalam tajuk sewaan yang kita ambil daripada kitab Fiqh Manhaji. Hari ini kita nak bincang tentang jaminan barang yang disewa. Jadi insya-Allah hari ini part yang terakhir dalam bab sewaan sebelum kita masuk dalam bab yang baru. Isunya di sini, kalau ada sesuatu yang berlaku kepada barang yang kita sewa, barang kita sewa rosak, adakah kita sebagai penyewa wajib bayar ganti rugi ke atas kerosakan tersebut ataupun tidak? Itu isu yang kita nak bincang pada malam ini. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi daraini amin. Inna yadal mustajiri 'alal ainil mustajarati yadun amanah. Tangan orang yang menyewa terhadap barang sewa adalah yadun amanah. Jadi dianggap sebagai yadun amanah, tangan yang memegang amanah. Kita pernah bincang sebelum ni, tanggungjawab seseorang terhadap barang yang digunakan terbagi kepada dua. Sama ada yadun amanah ataupun yadun dhamanah. Yadun amanah, dia hanya pemegang amanah. Seandainya apa-apa yang berlaku pada barang tersebut bukan disebabkan kecuaian dia, jadi dia tidak perlu membayar ganti rugi. Adapun yadun dhamanah, dia bertanggungjawab terhadap barang tersebut. Dia gunakan barang tersebut. Jadi apa-apa yang berlaku pada barang tersebut, sama ada dia sengajakan atau tidak sengajakan, maka dia wajib bayar ganti rugi. Jadi akad sewaan ini termasuk dalam yang mana satu? Yadun amanah atau yadun dhamanah? Musannif kata dia termasuk yadun amanah. Fala yadmanu ma asabaha min talafin aw ta'yibin sawa'un akana dhalika athna'a istifa'il manfaati am qablaha am ba'daha. Jadi dia tidak wajib membayar ganti rugi. Dia tidak akan dipertanggungjawabkan bayar ganti rugi ke atas sebarang kerosakan yang berlaku. Sama ada kerosakan berlaku ketika mana dia menggunakan manfaat tersebut. Bawa kereta, tengah-tengah bawa kereta, tayar pecah, dia tak wajib ganti tayar. Atau sebelumnya, sebelum guna tengok tayar pecah dah, dia tak wajib ganti. Ataupun selepas penggunaan, lepas pulang je, tuang kereta ambil kereta, jalan depan sikit tayar pecah. Jadi kerosakan yang berlaku, dia tidak
perlu membayar ganti rugi sebab dia dianggap pemegang amanah. Jadi wa tabqa al-ainul mustajaratu ghairu madmuna fi yadil mustajiri ma dama lam yata'adda fi istimaliha aw yaksuru fi hifziha. Jadi sentiasalah barang itu dia tidak perlu membayar ganti rugi selagi mana dia tidak melampau dalam menggunakan barang tersebut. Apa contoh melampau? Contoh, dia sewa kereta masuk jalan kampung. Masuk jalan kampung. Jadi tuan-tuan pun tahu, jalan kampung tak sama macam highway. Betul tak? Jalan kat taman kita ni lagi cantik pada jalan masuk ke kampung. Kat situ tulis dah, had laju 70 km sejam. Jadi, setelah orang buat kajian, jalan tu boleh paling laju 70 je. Dia bantai bawa 120 km. Tayar pecah. Jadi bila dia bawa 120 km, tayar pecah, dia kena ganti ke tak kena ganti? Dia kena ganti. Sebab apa? Sebab dia melampau dalam menggunakan barang tersebut. Melampau dalam menggunakan barang tersebut. Sepatutnya jalan macam tu, ada lubang kan? Tak boleh bawa laju-laju. Memang dah ada had laju, tapi dia bawa laju. Dia bantai macam highway. Jadi ketika itu dia wajib bayar ganti rugi. Tapi kalau dia bawa memang ikut had laju, kat kampung dia bawa 70 km sejam. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada paku, pecah. Atau ada lubang, pecah. Mana kita perasan? Bukan semua lubang kita perasan. Ada lubang yang kita tak perasan. Pecah tayar. Jadi ketika itu dia tak wajib ganti sebab dia tidak dianggap melampau dalam menggunakan barang tersebut. Atau yang kedua, dia tidak cuai dalam menjaga barang tersebut. Jadi ulama kita kata mesti disimpan di tempat yang sepatutnya. Yadun amanah, orang yang pemegang amanah, dia mesti simpan barang yang diberi amanah di tempat sepatutnya. Contoh, orang bagi saya, Ustaz, saya nak simpan duit. Boleh tak tolong simpankan duit saya? Berapa? RM5,000. Boleh tak saya letak atas meja masjid ni? Sesuai tak? Tak sesuai. Jadi kalau saya letak atas meja masjid ni, atas meja ni hilang, saya kena bayar ganti rugi sebab kebiasaannya duit orang tak letak atas meja. Apatah lagi jumlah yang banyak. Paling-paling teruk pun orang letak dalam dompet. Tak dalam sampul, dalam beg dan sebagainya. Orang tak letak di tempat yang terbuka. Jadi kalau kita sewa kereta, kereta tu kita letak dekat luar rumah. Biasa tak orang letak kereta luar rumah? Biasa, betul tak? Ke semua orang letak kereta dalam pagar? Tak, ada rumah ada pagar, ada rumah tak ada pagar. Biasa je orang letak kereta di luar pagar. Benda tu benda yang biasa. Tiba-tiba kereta tu hilang. Kita sewa kereta, malam tu kereta tu hilang. Kita wajib ganti ke tak wajib ganti? Kita tak wajib ganti. Sebab apa? Sebab kita letak kereta di tempat yang biasa orang letak kereta. Kebetulan hilang. Okey. Motor. Biasa orang letak motor kat mana? Dekat dalam rumah, dalam pagar ke luar pagar? Ajin tak kita pusing kat taman, tiba-tiba ada motor sebiji luar pagar? Biasa tak? Tak. Biasanya orang letak dalam pagar. Ayah saya tinggal rumah flat PPR di Sepetaling di Kuala Lumpur. Selalu motor kena angkat Motor kena angkat. Maksudnya kita letak motor, kunci, betul lah kunci tayar tu. Dia angkat dengan kunci sekali masuk dalam highlight, bawa lari. Tapi tak ada arah lah sebab tempat tu memang tak ada tempat simpan. Tapi kita rumah taman ni, jarang lah orang. Tak ada lah. Kita boleh kata tak ada lah orang parkir motor luar pagar. Betul tak? Kita parkir motor luar pagar. Motor tu kita sewa, kita parkir luar pagar. Esok hilang. Adakah kita dianggap cuai? Ya, kita dianggap cuai. Sebab apa? Sebab motor itu tidak disimpan di tempat yang biasa orang simpan. Tempat yang kita kata tak sepatutnya.
mudah untuk hilang, mudah untuk orang curi. Jadi ketika itu kita sebagai penyewa, kita wajib bayar ganti rugi. Kalau tipu, Tuan rumah tanya, tuan motor tanya, semalam motor simpan kat mana hilang tu? Dalam pagar. Padahal dekat luar pagar. Jadi dia berdosa. Dia berdosa. Dia berdosa. Tapi tuan-tuan, kalau motor tu ada takaful atau ada insurans, dapat ganti rugi, betul tak? Hilang, dapat ganti rugi. Jadi tuan tak bolehlah minta dua kali. Dengan orang pun minta, dengan takaful pun minta. Tak boleh lah. Kalau dah ada jaminan lain yang boleh mengganti motor dia tak boleh tuntut pada orang yang menyewa. Tapi syarat asasnya kalau tak ada, penyewa wajib bayar ganti rugi sebab dia cuai. Kalau kita tipu, maka kita dianggap pertama menipu, kedua kita berhutang pada dia. Kita wajib ganti motor dia. Baik. Kita bagi contoh. Kalau rumah yang biasa orang buat tempat tinggal, kita bantai buat dapur. Buat dapur masak. Nak jimat kan? Kita buat dapur masak. Orang biasa tak masak kat dapur, kat rumah. Masak-masaklah, masak kecil lah, betul tak? Ada ke orang buat catering pakai dapur besar-besar macam ni buat dalam rumah? Tak ada. Biasanya orang masak luar rumah. Dia pergi masak dalam rumah, pakai dapur besar-besar. Jadi dia, kalau berlaku kebakaran, dia wajib bayar ganti rugi kerana dia dianggap orang yang cuai. Orang yang cuai. Okey. Kalau dianggap cuai juga, macam kita kata tadi, bukan saja ikut laju dah. Kalau ghalibnya, memanglah hak laju tu okey. Memanglah hak laju kat situ 110 km. Tapi jalan tengah sesak. Jalan tengah jam. Dia nak bawa laju juga. Dia ambil lorong kiri. Dia bawa 110 km. Tiba-tiba ada motor keluar belah kiri, langgar. Dia wajib bayar ganti rugi. Dia wajib bayar ganti rugi. Sebab apa dia wajib ganti rugi? Sebab dia dianggap cuai. Macam tu juga kalau jalan, dia dah tahu dah jalan tu memanglah 70 km sejam. Contoh, memanglah 80 km sejam. Boleh bawa. Tapi jalan kat situ berlubang. Ada berlubang, ada bonggol. Dia laju je. Dia laju. Tuan-tuan biasa tengok tak? Ada orang, dia bawa kereta saya. Saya sebelah dia. Kereta baru pula tu. Bonggol tak bonggol, dia laju je. Kita punya geram kan? Kita punya geram. Kan bonggol, bawa lah perlahan. Kan nampak lubang. Lubang kan tak nampak lah tuan-tuan. Tapi bonggol tu nampak. Dok tekan. Kalau sekali tu je. Ini 2-3 bonggol laju je. Rosaklah kita. Kan? Jadi kalau sengaja cuai, dia anggap sebagai cuai, maka ketika itu dia wajib bayar ganti rugi. Okey. Ada lagi tuan-tuan. Apa dia? Sepatutnya dia dah pulangkan dah barang ni. Dia sewa sampai hari Rabu. Dia malas nak pulang ni. Sepatutnya dia pulang hari Rabu barang tersebut. Tapi dia malas nak pulang. Sebab Rabu tu hari kerja, kami kerja, dia kata Sabtu nantilah pulang. Baik. Dalam tempoh hari Rabu, dia sewa Isnin, Selasa, Rabu pulang. Jadi Khamis dia tak boleh guna kereta tu. Jumaat, Sabtu tak boleh guna kereta tu. Sepatutnya dia pulang hari Rabu. Dia tangguh-tangguh pulang kereta tu. Dia tangguh-tangguh pulang kereta tu. Khamis, Jumaat, Sabtu. Segala perkara yang berlaku dalam tempoh 3 hari tersebut, dia wajib bayar ganti rugi. Okey. Segala perkara yang berlaku. Sebab apa? Sebab bila dia tidak serahkan pada tempoh yang sepatutnya, yadun amanah telah bertukar menjadi yadun dhamanah.
Sepatutnya dia tak wajib ganti apa-apa kerosakan. Tapi oleh sebab dia tidak pulang pada waktunya, maka apa-apa kerosakan yang berlaku terhadap kereta tersebut, dia selepas hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, dia wajib bayar ganti rugi walaupun bukan kesilapan dia. Sabtu nak pulang, patut pulang hari Rabu, dia pergi pulang hari Sabtu. Sabtu nak pulang, tiba-tiba langgar paku, ada kayu, ada paku tengah jalan, langgar, pecah tayar, dia wajib ganti. Sebab dia tidak menepati janji, dia tidak pulang pada waktu yang sepatutnya. Baik. Seterusnya, kita nak bincang bila waktu berakhir sewaan. Okey. Jadi akad sewaan ini termasuk dalam akad lazim. Kita pun pernah bincang sebelum ni. Tak apa tuan-tuan, kita ulang banyak kali tak apa, tak ada masalah. Kita pernah bincang sebelum ni. Akad ada dua. Tuan-tuan ingat tak? Tak pasti ya. Tak pasti tak apa. Bukan ada peksa pun. Dekat sekolah, pelajar sekolah ada peksa, ulang 10 kali pun lupa. Apa lagi kita setakat 1-2 kali. Kita ulang banyak kali tak apa. Akad terbagi pada dua. Yang pertama akad lazim, yang kedua akad jaiz. Tak penting tuan-tuan ingat istilah lazim dan jaiz ni. Tapi makna dia kita cuba ingat. Lazim ni apa lazim? Yang pertama akad yang perlu persetujuan daripada kedua-dua pihak untuk membatalkan akad tersebut. Itu kita panggil sebagai lazim. Yang kedua akad jaiz. Apa dia akad jaiz? Akad yang salah seorang sahaja. Kalau dia nak cancelkan, maka boleh cancelkan. Jadi akad sewaan ni termasuk dalam akad lazim ataupun akad jaiz? Dia termasuk dalam akad lazim. Akad lazim. Akad lazim, akad yang perlu persetujuan daripada kedua-dua pihak, baru kita boleh batalkan. Maksudnya, kalau tidak ada apa-apa perjanjian tentang pembatalan kontrak, maka kontrak tersebut mestilah diselesaikan sehingga hujung akad tersebut. Lagi mana tidak habis akad tersebut, sama ada orang yang menyewa ataupun pemberi sewa, penyewa ataupun pemberi sewa tidak boleh membatalkan akad tersebut. Namun begitu, akad boleh terbatal dengan beberapa sebab. Yang pertama, rosaknya halakul ain muajjara fi ijaratil ain. Ain tu, ain ni kalau dalam sewa barang lah. Barang tu rosak. Kalau sewaan orang lah, orang tu sakit, tak boleh buat kerja. Sakit dia tidak boleh buat kerja yang sepatutnya dia buat. Maka salah seorang daripada penyewa atau pemberi sewa dan upah, orang yang upah atau orang memberi upah boleh membatalkan akad tersebut sebab manfaat tak dapat. Okey. Syarat terbatal mestilah manfaat yang dimaksudkan dalam barang kita sewa tu tidak dapat digunakan. Contoh, ada kereta, kita guna kereta, sewa kereta, tiba-tiba kita parking, keluar daripada mall, kita sewa selama seminggu, tiba-tiba ada calar sikit sebelah, calar. Kereta calar, boleh bawa tak? Boleh bawa tak? Boleh bawa. Jadi kalau boleh bawa lagi, tak ada masalah, tidak langgar peraturan JPJ dan sebagainya, calar sikit tepi, maka akad terhadap kereta tersebut tidak terbatal. Akad tidak terbatal. Kalau orang pula, dia kerja apa? Contoh, apa Panca Indra
yang dia perlukan untuk melaksanakan kerja tersebut. Contoh, tiba-tiba dia kena penyakit botak. Rambut botak. Dia kerja apa? Kerja kerani. Ada kaitan tak dengan kepala dia? Ada kaitan tak? Tak ada. Kalau tak ada, tak boleh batalkan kontrak. Tapi kalau orang kerja dia mesti ada rambut. Sebab apa? Sebab dia modul shampoo. Tiba-tiba rambut dia gugur. Jadi bos dia boleh bagi notis untuk tamatkan kontrak dia sebab manfaat yang nak dapat daripada dia tu tak ada. Manfaat yang dapat tak ada. Selagi mana manfaat yang kita dapat daripada dia tu boleh kita dapat, maka kita tidak boleh membatalkan kontrak dia, melainkan kontrak telah berakhir. Pertama. Yang kedua, persetujuan daripada kedua pihak. Yang ketiga, kalau dalam kontrak dia ada apa-apa perjanjian, boleh batalkan kontrak. Macam yang berlaku sekarang, betul tak? Kebanyakannya kalau pekerja kontrak, maka akadnya kontrak boleh, pekerja boleh berhenti kerja, ataupun majikan boleh berhentikan pekerja kerja tanpa apa-apa sebab, dengan notis 1 bulan. Jadi kalau ada tak ada masalah. Tapi kalau tak ada perjanjian tu, kena tunggu sampai hujung kontrak selagi mana manfaat yang kita dapat daripada orang atau barang tersebut masih boleh digunakan. Masih boleh digunakan. Kalau dia penulis, yang kita perlukan apa? Satu, akal dia mesti waras. Yang kedua, dia boleh pegang pen. Aksiden, kaki patah, kita tak boleh pecat dia sebab kaki patah. Sebab apa? Manfaat yang kita dapat daripada dia adalah tangan dia dan akal dia. Kaki tak ada kaitan. Contoh. Contoh. Tapi kalau kebanyakan kerja yang perlu bergerak dan sebagainya, kecacatan yang berlaku pada diri dia tu boleh mengganggu tugas dia. Jadi Jadi bos boleh tamatkan kontrak dia. Ikut perjanjian, ikut peraturan lah. Ada orang tamat kontrak kena bagi pampasan. Betul tak? Ikut peraturan. Peraturan saya tak faham. Saya tak tahu. Tuan-tuan kena cek dengan pejabat buruh. Saya tak tahu. Yang kita tahu hukum dalam fiqah macam mana je. Baik. Okey. Baik. Yang kedua, adamu taslimil ainil muajjarati fil muddah. Kalau barang tersebut tidak diserahkan pada tempoh yang sepatutnya. Kita nak sewa. Nak guna pukul 10 pagi. 9.30 janjinya sejam sebelum kita nak gerak tu dia bagi. Kita nak guna pukul 10. Pukul 9 kita call, dia tak angkat. Sepatutnya janji kena serahkan kereta sejam sebelum tu. Jadi pukul 10 mesti serahkan kereta pukul 9. Jadi pukul 9 dia tak datang hantar kereta. Telefon tak angkat. Maka automatik, kalau janjinya nak serah kereta pukul 9 tak hantar kereta, automatik perjanjian sewa itu terbatal. Automatik terbatal. Kalau dia datang pula 9 suku, terpulang pada kita nak teruskan atau terus batalkan, tidak menjadi masalah. Okey, tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab orang mungkin dia kena waktu tu, kalau lewat sikit ada masalah. Saya baru ni ada tahun lepas tahun lepas ada Ustaz Arab sakit. Ustaz Arab sakit. Jadi bila sakit ni, kita nak hantar dia balik ke Mesir, nak pergi airport. Bincang sebab emergency. Dia sakit, dia kena ke airport lah. Sebab kalau dia masuk hospital sini, masalah kita. Kan, masalah kita. Sebab
Jabatan Pengurusi Pahang yang kena tanggung. Kena tanggung banyak. Tuan-tuan pun tahu, masuk ICU kalau orang asing dengan kita tak sama harga. Dia pun nak balik. Jadi saya bincang pengetua baliklah. Sebab kat sekolah tu saya urus ke Arab ni, baliklah. Balik bincang macam nak balik. Jadi saya bagi pandangan, ustaz ni tak boleh bangun. Kita ambil ambulans. Jadi setujulah, tak apalah. Ambil ambulans Ambil ambulans. Sewa ambulans. Kita sewa ambulans. Kita nak ke airport ni. Kita nak ke airport. Katalah flight pukul 8 malam. Flight pukul 8 malam. Jadi kita nak 4 petang dekat airport. Bila 4 petang nak dekat airport, 12 lah. Anggaran macam tu. Pukul 12, kita nak ambulans sampailah. Pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tak sampai. Dia buat dah. Telefon. Dia kata ada dalam perjalanan ni. Pukul 1, tak sampai. Saya dah pernah ada pengalaman tertinggal satu flight dengan keluarga. Penat. Nak tukar tiket lagi, apa lagi. Dan tukar tiket kalau jam-jam tu nak tukar, bukan dapat itu, mungkin dapat esok lusa. Dan bukan murah. Kadang-kadang seorang sampai 1,000 lebih. 2,000 seorang untuk tukar tiket kalau dalam minit ni. Kalau nasib tak baik memang habis lah. Lagi-lagi kalau flight terlepas dia ada 2 cas. 1 cas tukar tiket, 1 cas no show. Pukul 1 tak sampai. Pukul 2 tak sampai. Saya cakap pengetua sekarang ni tak payahlah. Kita apa-apa kenderaan kita pergi. Apa-apa kenderaan kita pergi. Kebetulan saya tak bawa kereta besar sikit. Kalau bawa kereta beza takut tak selesa. Saya kata kita naik van sekolah lah, kita baringkan. Tak apalah. Apa nak jadi, jadilah. Kita pun pukul 2 kita dah masukkan barang dan nak angkat, tiba-tiba ambulans datang. Datang. Saya duk fikir, saya geram dah, memang nak cancel lah. Cuma saya duk fikir tu benda. Kalau kita bergerak dengan kereta, waktu tu kan, sampai ke KLIA jam. Sampai ke Gombak akan jam. Kedua, 3, 4, 5. 4.30, 5 Gombak jam. Sangkut jam, saya dah geram. Kalau ikut apa yang kita belajar ni, kita boleh cancel, lantak lah dia nak marah ke apa ni pasal lah. Sebab kita geram kan. Tapi saya cuba waras. Saya kata, tak apalah. Sebab saya bincang dengan pengetua, Ustaz Syukri waktu tu, pengetua kita. Ustaz, Ustaz, kalau ambulans, dia boleh hidupkan siren. Orang sakit. Dia boleh laju sikit. Dia boleh lalu lorong kecemasan. Kalau kereta tu, kita tak boleh lorong kecemasan. Jadi tak apalah. Kita ambil lah ambulans. Ambil ambulans tuan-tuan. Ambil ambulans. Boleh pula dia singgah dengan tawang. Kan tadi, orang yang bawa tu, ada kawan dia. Dia singgah rumah kawan ni, masuk ke dalam pula. Saya punya hangin waktu tu. Pergi mana bang? Kejap je. Kejap je. Waktu tu, tiket Arab tu kita beli mahal Tiket tak silap saya dekat RM5-6,000. Sebab belilah minit. RM5-6,000. Tiket ekonomi kelas je. Last minute beli. Biasa tiket ke Mesir ni one way, RM2,000 lebih dapat dah. RM2,000 dapat, lambat sikit RM1,000 lebih. Macam tu lah dia kurang. Nasib baik murah, RM1,000 lebih. Tu yang jarang lah promosi. Jadi RM3-4,000 ni jarang. Tiket dia RM4-5,000 lebih kurang. Dua orang dengan adik dia, lebih RM10,000. Lebih RM10,000. Adik dia kebetulan mengajar di kuliah. Kita minta teman sekali. Dia singgah. Saya dah geram lah. Dia singgah, hantar wang. Member ni bawa. Bang lambat ni bang Lepas tu, dia jalan. On the way nak ke Kuantan. Dia berhenti tengah jalan. Saya kata apa pula ni bang? Kita tunggu driver. Bukan awak yang bawa. Bukan awak yang bawa. Dia kata bukan, saya ni pembantu je. Saya duduk tepi je. Saya kata ingat tiket ni harga dia lebih RM10,000. Kalau lewat ke airport, awak bayar. Dia terus telefon kawan dia. Push. Bila dengar gitu, dekat 10 minit kawan datang. Maksud dah rugi ke setengah jam. Tuan-tuan bayar. Kita dah lambat, dia buat kita lambat lagi. Tapi sebab dengar tiket ni lebih RM10,000, daripada sini sampailah KLIA hidup siren. Saya lah sakit depan tuan-tuan, rupa-rupanya
2 bulan ni letih. Barulah kita hargai orang kerja dekat bahagian kesihatan ni. Penat 2 bulan. Bawa laju pula. Kita duduk kursi dia keras. Dia laju ketak sampai letih Bila balik tu saya kata, boleh tak kalau saya baring tempat pesakit ni? Saya rasa penat sangat. Baringlah tak apa. Baring letih Malah kalau sempat lah. Lebih kurang 2 jam sebelum check in kita sampai. Saya dah buat check in kawan orang lain semua 2 jam sebelum penerbangan tu sempat sampai, alhamdulillah. Turun. Ambil sempat. Dia kalau sejam tak boleh masuk dah. Tak boleh masuk, alhamdulillah. Jadi itu pengajaran lah. Maksudnya kalau berlaku perkara begitu, tuan-tuan tak perlu tunggulah. Tuan-tuan tak perlu tunggu. Kami tunggu tu sebab banyak benda. Satu, apa kata orang atas? Betul tak? Sebab Arab ni, UAE ni, dia masuk ke Malaysia kan, Raja Emirat dengan tuanku. Jadi kadang-kadang bila sakit, orang atas ambil maklum macam mana perjalanan, naik apa. Maksud kalau kita tukar mana-mana event, nanti kita kena marah. Nanti pengarah tanya macam mana? Kata ambulan dapat event. Risau jadi kita tunggu. Tapi kalau tuan-tuan tidak ada kekangan sebegitu, cancel tak apa. Boleh cancel Kalau orang lambat 15 minit, 20 minit, kita boleh cancel, tak ini masalah. Kita tidak perlu bayar ganti rugi apa-apa sebab dia tidak menyerahkan barang pada waktunya. Baik. Okey. Tadi kita kata dengan sebab apa terfasah akad ni. Okey, ada perkara-perkara kadang-kadang kita sangka akad ni akan terbatal, terfasah. Hakikatnya tidak. Yang pertama apa? Tidak terfasah satu akad kalau barang itu berpindah hak milik. Contoh, kita sewa rumah dengan tuan rumah. Akad sewa rumah 2 tahun. Setuju 2 tahun dengan tidak ada apa-apa perubahan harga sepanjang 2 tahun. Tiba-tiba tengah tahun tuan rumah terdesak. Dia pun jual rumah tu. Dia jual rumah tu pada orang lain. Adakah kontrak kita tadi terbatal kalau ikut undang-undang Islam lah tuan-tuan? Kalau ikut hukum Islam, hukum fiqah, adakah terbatal dengan sebab bertukar hak milik? Jawapannya tidak terbatal. Sebab apa tidak terbatal? Sebab bila kita menyewa, bila tuan rumah sewakan rumah pada kita selama 2 tahun, maka tuan rumah hanya memiliki rumah tersebut. Manfaat rumah tersebut tidak dimiliki oleh tuan rumah. Manfaat rumah tersebut dimiliki oleh kita selama 2 tahun. Jadi bila tuan rumah jual rumah, pemilik lain, kita pemilik baru tidak boleh membatalkan akad tersebut. Tak boleh. Tapi pemilik baru boleh tuntut sewa daripada kita. Kita bayar sewa pada dia, dia tidak boleh membatalkan akad tersebut. Macam itulah juga kalau tuan rumah meninggal. Kan bila seseorang meninggal, maka hartanya bukan jadi milik dia, akan berpindah kepada waris. Kalau waris tidak menghabiskan harta tersebut, maka harta tersebut akan pindah ke Baitumal. Contoh, waris ada seorang je anak perempuan. 2 orang anak perempuan contoh. 2 orang lah. Kalau 2 orang anak perempuan, berapa waris dapat daripada harta? 2/3. Dia tak ada waris lain. Itu je waris dia. 1/3 mana? 1/3 akan pergi ke Baitumal. Jadi ketika itu rumah tersebut dikongsi oleh waris dan Baitumal. Kan? Apa pun berlaku antara mereka, bincang ke, bayang Baitumal ke, macam mana ke, mereka tidak boleh membatalkan akad sewa kita tadi. Sebab manfaat itu selama 2 tahun adalah milik kita, bukan milik mereka. Mereka hanya boleh tuntut sewa seperti mana sewa yang kita bayar sebelum ni je. Seperti mana sewa yang kita bayar sebelum ni. Kita terus sewa. Selepas 2 tahun,
nak tajdid, nak memperbarui akad, barulah boleh dipertimbangkan sama ada pemilik baru nak cancelkan perjanjian tersebut ataupun tidak. Baik. Macam tu juga kalau penyewa meninggal dunia. Tadi tuan rumah meninggal dunia. Yang ni penyewa yang meninggal dunia. Waris dia kata, penyewa ni suami. Bila suami meninggal, isteri kata saya nak teruskan sewa. Tiba tu rumah kata tak boleh. Sebab perjanjian saya dengan suami awak. Bukan dengan awak. Tak boleh tak boleh. Bila dia sewa, sewaan itu boleh diluasi oleh warisnya. Kalau isteri dia masih nak teruskan sewaan, jadi sebelum cukup tempoh sewaan tersebut selama 2 tahun contohnya, dia baru sewa setengah tahun, jadi lagi 1,5 tahun, tuan rumah tidak boleh membatalkan akad sewa tersebut. Baik. Okey. Begitu juga tidak terbatal, tidak terfasah akad tersebut kalau berlaku sesuatu terhadap apa yang bukan kita akadkan. Contoh, kita booking kereta dengan syarikat sewa kita. Kita sewa dengan wang ke dengan syarikat? Dengan syarikat. Betul. Kita sewa kereta. Jadi syarikat ni dia adalah beberapa pemandu kita. Jadi dia pun hantar nombor kereta, ini pemandu tuan esok ya. Okey, beres. Kita sewa kereta. Yang kita sewa kereta bukan pemandu. Pemandu tu sekali lah. Tapi bukan itu yang kita akadkan. Akad kita sewa kereta. Jadi kita nak bergerak pukul 8 pagi esok. Tiba-tiba subuh, pemilik syarikat kita telefon kita, minta maaf lah, cancel lah sewa kereta ini. Kita kata kenapa? Dia kata sebab orang yang bawa kereta meninggal dunia. Pemandu tu meninggal. Boleh ke tak boleh? Tuan syarikat kereta nak paksa kita untuk batalkan akad tersebut sebab pemandu meninggal dunia. Jawapannya tak boleh. Dia kena cari pemandu yang lain. Sebab apa? Sebab akad kita bukan pada pemandu kereta. Akad kita pada kereta. Kalau kereta tu pemandunya sakit, meninggal dunia sebagainya, maka pemilik syarikat kereta tersebut wajib gantikan pemandu yang lain. Carilah macam mana pun, dia wajib ganti driver yang lain. Baik. Tapi kalau kita sewa kereta dengan individu, teksi milik persendirian, memang milik dia. Maksudnya, kalau memang milik dia, kita bayar sewa, kita sewa tu, kita sewa teksi sekali upah dia, betul tak? Memang dia yang kita nak. Sebab tu kita ambil teksi dia. Maksudnya kalau apa-apa berlaku pada dia, terfasahlah akad tersebut. Waris dia tak perlulah cari ganti rugi. Cari orang lain untuk ganti. Sebab kereta tu milik persendirian, milik dia. Memang dia package dengan kita sekali. Berbeza dengan kita, tempat kita dengan syarikat kita. Kita tak tentukan mana-mana pemandu. Baik. Begitu juga tidak terbatal akad tersebut disebabkan apa-apa perkara berlaku pada penyewa. Contoh, saya dah tempah kereta untuk esok. Saya, tak nak saya lah. Ada seorang lelaki ni, Abu dah tempah kereta untuk esok, pergi ke airport. Sebab ada meeting kat London, nak pergi airport. Pukul 8 pagi nak bertolak daripada sini. Tiba-tiba pukul 6 pagi dia dapat mesej. Dapat mesej, meeting dibatalkan. Tak jadi pergi. Ni, orang bawa kereta dah standby dah ni. Tak ambil customer lain. Boleh tak dia nak cancelkan kereta dan tak nak bayar apa-apa? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab apa?
Sebab apa yang berlaku pada dia tidak memberi kesan kepada kereta yang disewa. Dia kena bayar juga. Dia sakit ke, tak jadi pergi ke, ipar dia meninggal dunia ke, apa ke, dia wajib bayar kereta tersebut sebab dia dah booking untuk hari tu. Sama ada bayar penuh atau bayar kurang berdasarkan perbincangan dengan tuan punya kereta. Kalau tuan kata tak apalah, tolak duit minyak je lah, bayar gaji saya sehari. Kan, biasa saya sehari gaji 1,5, bayar 1,5 je lah, yang lain tak bayar. Sepatutnya sewa tu mungkinlah RM400. Dapat ke airport RM400? Mana dapat tak? Sini airport RM500 contoh. RM600 bayarlah RM150-200 ke gaji saya. Tak apa tidak menjadi masalah. Bila ambil package kena bayar semua Sebab tu kalau tuan-tuan dah sepakat ambil package, jangan mungut kena bayar semua. Saya ambil contoh mudah. Sekarang ni banyak sekolah swasta. Betul tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Kita daftar anak kita sekolah setahun ke 10 bulan? Setahun. Setahun betul? Setahun. Baru ni isu. Sebab apa? Sebab bulan 3 ni sikit sangat sekolah. Ada orang dia tak nak bayar yuran. Dia tak nak bayar yuran sebab dikira anak dia dikira anak dia tak pergi sekolah. Atau anak pergi sekolah sekejap je. Saya rasa tak bala, tak payah bayarlah. Tuan sekolah kata, cikgu sekolah kata bayar separuh. Kan kita suruh bayar separuh. Anak saya bukan pergi sekolah pun. Bukan isu tu, isunya perjanjian kita dengan dia. Kita dah janji nak hantar anak kita sekolah setahun. Dia ugut pula. Kalau tak boleh, bulan 2 ni saya berhentikan anak saya sekolah. Sekarang bulan apa? 2. Sekarang bulan 2. Bulan 1 saya berhentilah bulan 1. Bulan 2 berhenti. Nanti bulan 3 saya daftar tahun baru. Dia nak buat bijak gitu lepas tu cikgu sekolah apa? Kalau macam tu, kalau berhenti tahun depan kami tak terima dah anak tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat. Betul lah sekolah tu, anak kita sekolah berapa hari je. Tapi rasa-rasa guru boleh tak bayar gaji berapa hari je? Cikgu sekolah boleh? Tak maaf cikgu ya. Gaji sebulan RM2,000. Gaji sebulan RM2,000 tapi kita potong sikit lah. Sebab kerja 3-4 hari je bulan ni, kerja seminggu je, kita potonglah gaji RM500 sebulan. Boleh? Tak boleh. Guru kena bayar penuh juga. Jadi kita kena ni sikit. Kena ingat sikit. Tuan-tuan, kalau nak guru bagi lebih pada anak kita, kita pun kena bagi lebih pada sekolah kita. Kalau kita lebih kurang, banyak cekadar, buat komplain, cikgu ni marah macam ni, cikgu tak patut cakap macam ni, cikgu tak sepatutnya tegur anak saya benda-benda kecil macam ni, cikgu tak patut bagi kerja sekolah. Semua cikgu tak patut. Anak dia buat semua patut. Tuan-tuan jangan marah kalau anak kita pergi sekolah, cikgu buat tak tahu je. Belajar tak bayar, tak bagi tahu. Tu siapa tu? Ada kes gitu. Ni siapa? Dah lah, dia dengan keturunan dia memang anak dia tak boleh tegur, Ustaz. Kan? Biar je. Cikgu semua biar. Sebab tu anak kita jadi semakin rosak. Janganlah kedekut dengan sekolah. Swasta ni berapa gaji tuan-tuan guru dia? RM1,500. Banyak-banyak pun RM2,000. Jarang-jarang saya dengar swasta cikgu dia gaji RM3,000. Itu pun kita nak cut lagi berkira lagi. Jadi fikirkanlah. Cukup setakat ni. Tahun depan kita masuk bulan minggu depan, 2 minggu lagi kita masuk tajuk yang baru insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.